Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita akan belajar mata pelajaran ibadat yang bertajuk zakat buah-buahan dan biji-bijian. Sebelum tu, murid-murid boleh rujuk pada kitab ibadat muka surat 71 hingga 21. Baiklah, lihat pada contoh zakat buah-buahan. Buah-buahannya adalah seperti yang pertama adalah kurma, iaitu tamar. Yang kedua, anggur kering, iaitu zabib. Selain daripada dua jenis ini, tidak diwajibkan zakat. Okey, lihat contoh biji-bijian. Terdapat 9 contoh, iaitu yang pertama adalah gandum, iaitu qamhun. Yang kedua, barli, iaitu syair. Yang ketiga, padi, iaitu ruzun. Yang keempat, kacang kuda, iaitu himsun. Yang kelima, jagung, iaitu zurwatun. Yang keenam, skui, iaitu dukhnun. Yang ketujuh, kacang dal, iaitu adas. Yang ke-8, kacang parang, iaitu pul. Yang ke-9, kacang kara, lubia dan seumpamanya. Baiklah, ni adalah contoh-contoh buah-buahan dan biji-bijian. Kita lihat pada syarat wajib zakat biji-bijian. Yang pertama, mestilah hendaklah orang Islam. Yang kedua, merdeka. Yang ketiga, hak milik yang sempurna. Yang keempat, ditanam oleh manusia. Yang kelima, mengenyangkan. Yang keenam, tahan lama disimpan. Yang ketujuh, cukup nisab. Maksudnya nisab adalah kiraan lah. Berapa banyak kuantiti ataupun kilo yang perlu dizakatkan lah. Seterusnya, syarat wajib zakat buah-buahan. Yang pertama adalah orang Islam. Yang kedua, merdeka. Yang ketiga, hak milik yang sempurna. Yang keempat, cukup nisab. Baiklah, lihat pada nisab zakat biji-bijian dan buah-buahan. Nisab ni adalah kiraan lah berapa banyak biji-bijian yang wajib dizakatkan dan berapa banyak buah-buahan yang diwajibkan zakat. Lihat dulu pada bintang di bawah sekali tu. Lihat pada kotak ausuk. Ausuk adalah sukatan yang digunakan oleh orang Arab. Ni timbangan dia lah. Orang Arab guna perkataan ausuk. Yang bintang yang kedua, 5 ausuk bersamaan 653 kilogram. Kalau kita kat Malaysia, orang Malaysia sebut kilogram. Orang Arab akan sebut ausuk. Bila cikgu Arab awak faham mengenai ausuk dan ausuk ni bermaksud kilogram. Lihat semula pada nombor 1. 5 ausuk. 5 ausuk tadi bersamaan 653 kilogram. Banyak kan? 653 kilo. 5 ausuk ni adalah setelah dibersihkan daripada kulitnya. Jika biji-bijian ni dan buah-buahan dah dibersihkan kulitnya, maka akan ditimbang sehingga 5 ausuk. Cukup 5 ausuk. Mesti cukup ataupun lebih. Mesti dah cukup lah. Tak boleh kurang. Jadi ni adalah penerangan sikit yang tepi sekali tu. 1 ausuk ni bersamaan 60 gantang sak Madinah. Ni adalah kiraan Arab lah. 5 ausuk ni bersamaan 300 gantang Madinah. Ingat je lah kita orang Malaysia ni akan kiraan kita menggunakan kilogram. Contoh yang kedua, jika bersama kulit pada ghalibnya seperti padi, nisabnya ialah 10 ausuk iaitu 600 gantang Madinah. Ini adalah 10 ausuk untuk biji-bijian dan buah-buahan yang belum dibuang kulit. Cikgu nak awak ingat perbezaan 5 ausuk untuk biji-bijian dan buah-buahan yang sudah dibersihkan kulit. Yang kedua adalah 10 ausuk bagi biji-bijian dan buah-buahan yang belum lagi dibersihkan kulitnya. Baiklah, saya harap murid-murid semua faham bahagian nisab zakat biji-bijian ni. Baiklah. Lihat seterusnya pada keadaan biji-bijian yang diwajibkan zakat. Yang pertama, mestilah ternyata bijinya telah keras. Maksudnya matang lah. Dah keras, tak lembik lagi. Kalau lembik lagi macam baru nak tumbuh, tak boleh lah. Dia dah betul-betul keras tu maksudnya dia dah menjadilah. Kiranya dah jadilah pokok buah jagungnya. Contoh tanam jagung kan. Jagung tu dah sempurna. Seterusnya, apabila ternyata setengahnya telah masak. Ini keadaannya ada dua lah. Seterusnya, zakat hanya untuk 1 tahun.
yang bermaksud tidak sah menghimpunkan biji-bijian dan buah-buahan bagi satu-satu tahun dengan tahun yang lain. Maksudnya di sini untuk tahun 2021 ni kita nak zakatkan buah-buahan kan. Okey, hanya untuk tahun buah-buahan untuk tahun ni sahaja yang wajib kita zakat. Kita tak boleh campurkan buah-buahan tahun ni dengan buah-buahan untuk tahun depan. Tak boleh dicampurkan. Jadi tidak sah. Untuk tahun depan, buah-buahan yang tumbuh untuk tahun depan je lah zakatnya. Jangan dicampurkan tahun. Baiklah. Saya harap awak semua pun faham pada bahagian yang pada bahagian ni. Okay, seterusnya, hukum mencampurkan biji-bijian untuk mencukupkan nisab. Okay, ada dua hukum di sini. Yang pertama adalah tidak sah. Tidak sah zakatnya jika jenis yang berlainan seperti gandum dengan beras. Jika dicampurkan gandum dengan beras, tidak sahlah zakatnya. Okay, zakat menjadi harus jika dari jenis yang sama seperti beras pulut dengan beras biasa. Maksudnya beras pulut dengan beras biasanya dicampurkan. Jika dicampurkan, haruslah sebab dari jenis yang sama. Tapi seelok-eloknya janganlah dicampurkan. Kalau beras, biar beras je. Kalau beras biasa je lah. Jangan campurkan supaya untuk mendapatkan kuantiti yang lebih baik. Kuantiti ataupun nilai lah yang lebih baik. Baiklah. Jadi setakat ni untuk zakat biji-bijian dan buah-buahan hanya sampai sini sahaja untuk awak pelajari. Cikgu nak awak fahamkan semula, baca serta buat ulang kaji pelajaran lah. Jika ada apa-apa tak faham, boleh tanya kepada cikgu. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.